Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perangai rakyat Malaysia sebelum dan selepas kerajaan mengumumkan bantuan. Sebelum kerajaan mengumumkan bantuan, macam-macam update status dekat media sosial, komen sana situ, komen sana sini kan, yang menyatakan bahawa tidak ada ke bantuan daripada kerajaan dalam keadaan rakyat tertekan seperti ini, tidak ada ke inisiatif daripada kerajaan untuk meringankan beban rakyat. Kerajaan perlu bantu rakyat. Kerajaan mesti bertindak pantas demi menjaga kebajikan rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan arahan kawalan pergerakan. Jadi kerajaan mesti tegas, mesti pantas, mesti terus dalam menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab sebagai kerajaan. Selepas kerajaan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi, pakej peduli rakyat, ataupun pakej prihatin rakyat, maka keluarlah suara-suara yang sumbang. Kerajaan ni kita tak ada duit. Kenapa kerajaan boleh umumkan jumlah yang terlalu banyak? Sebelum kau nak minta duit daripada kerajaan atau bantuan daripada kerajaan, kau pernah tanya ke kerajaan ni ada duit ataupun tidak? Engkau ni pandai bersuara saja, minta itu, minta ini. Kau tak tanya pun benda itu ada atau tidak. Apabila kerajaan dah umumkan bantuan kepada rakyat, baru kau tanya dari mana kerajaan dapat duit. Susah sangatlah kau ni. Memang complicated lah perangai macam ni. Orang buat yang betul pun salah, yang salah sama telah. Bantuan ini kena masuk dalam parlimen, kena dibahaskan di dalam parlimen kerana kita nak tengok ini telus ataupun tidak. Sempat lagi kau nak ajak semua ahli parlimen masuk dalam Dewan Rakyat untuk berbincang dan membahaskan bantuan yang diumumkan oleh kerajaan. Entah-entah ahli parlimen diserang COVID-19. Satu dewan tu kena. Mampus! Aku nak bagi satu contoh lah kau. Rakyat biasa, masyarakat akan minta dengan Tok Pengulu. Tok Pengulu akan minta dengan AJK bahagian. AJK bahagian akan minta dengan Ketua Bahagian. Ketua Bahagian akan minta dengan Menteri. Menteri akan minta dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri nak minta dengan siapa? Kau pernah tanya tak? Perdana Menteri nak minta dengan siapa? Kau pernah tanya tak? Jadi kalau rakyat berhak mendapat bantuan, kerajaan juga berhak untuk mendapat dan mencari bantuan demi memelihara nasib rakyat jelata. Ayah kita sendiri pun kita tak tanya ayah dapat duit daripada mana. Tapi apa yang kita nak itu, nak ini, nak handphone, nak top up, macam-macam kita minta. Tapi kita tak tanya pun ayah kita dapat duit daripada mana. Kan? Sama juga situasinya dengan kerajaan hari ini. Yang paling penting, nyawa perlu diselamatkan agar rakyat tak kebulur dalam tempoh kawalan pergerakan. Dulu dia diamlah. Kerajaan dah bagi tu. Dan Alhamdulillah kerajaan dah bagi meliputi semua. B40 pun dapat, F40 pun dapat. Jadi kalau yang tercicit lagi tu, insya-Allah kerajaan akan bantu lagi. Kerana kerajaan duk cari lagi inisiatif ataupun cara-cara bagi menyelesaikan masalah. Kita kena sabar, insya-Allah. Berbeza dengan negara-negara lain. Negara jiran kita pun belum tentu lagi dapat bantuan seperti kita tahu. Tapi kita dah dapat bersyukurlah. Sebab itu pula perangai rakyat Malaysia ni tak boleh nak tengok orang buat kebaikan. Kita nak menyerang. Ustaz Abid Liu yang secara sukarela memberi bantuan kepada Barisan Hadapan yang berjuang habis-habisan, bagi itu, bagi ini, kau kecam dalam media sosial. Kau menyatakan bahawasanya tak sepatutnya Ustaz buat seperti itu, tak riak. Jadi kalau Ustaz tak buat, kau nak buat? Allahu Akbar. Tak boleh Ustaz menunjuk-nunjuk kebaikan. Lepas tu kau nak suruh Ustaz tu bogel tengah jalan, tunjuk keburukan. Macam tu. Fahamlah sikit. Kebaikan perlu kita tunjuk untuk menjadi ikutan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW kalau berada zaman viral seperti ini, para sahabat pun akan memviralkan kebaikan Rasulullah SAW. Kerana apa? Untuk dijadikan ikutan kepada orang lain. Ustaz Abid Liu, aku bukan nak cakap Ustaz tu bagai Nabi, tetapi dia ikut sunnah Nabi untuk melakukan kebaikan supaya orang lain pun ikut. Baru kita terfikir, macam ni je, boleh juga aku bagi bantuan ikut kepada apa yang aku ada. Jadi Ustaz Abid Liu ni ada duit, ada harta. Jadi apa salahnya untuk dia menyumbangkan hartanya untuk kepentingan kita bersama. Apabila pegawai polis sihat tu berbadan, cukup makan, selamatlah kita. Jaga itu, jaga ini. Kan? Allahu Akbar. Kalau kita tak boleh buat kebaikan, jangan buat keburukan. Memang kita tak dapat lari daripada mendapat pujian dan kita tak lari untuk dapat kepujian.
Allah sendiri sebagai pencipta pun suka kepada pujian. Kalau tak kita tak bacalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Adakah itu bukan pujian? Itu pun pujian. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, itu pun pujian. Kalau Tuhan sebagai pencipta suka kepada pujian, kita ni umat yang hina, makhluk yang biasa pun berhak untuk mendapat pujian. Sama juga Ustaz Ibn Yu. Ustaz pun manusia, dia buat kebaikan ini untuk dapatkan kepujian. Kepujian daripada siapa? Kepujian daripada makhluk, kepujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar makhluk mendoakan kepada dia dan Allah meredakan setiap apa yang dia lakukan. Kalau kita tak boleh nak buat kebaikan, jangan kita buat keburukan. Kalau kita tak boleh sumbang, jangan menjadi suara sumbang. Faham itu. Dan kerajaan pun dah umumkan bahawasanya NGO tak boleh bagi bantuan sewenang-wenangnya. Kenapa? Kerajaan sekarang ini nak memastikan kawalan pergerakan diikut secara tuntas. Bukannya kerajaan nak halang anda untuk buat kebaikan, tapi ingat pesanan orang tua dahulu. Buat baik berpada-pada. Dalam keadaan sebegini, bukannya banjir tau. Ini adalah wabak pandemik yang berbahaya. Kalau kita keluar situ, keluar sini, pergerakan kita bebas, dan ada juga setengah manusia yang menggunakan atas nama bantuan untuk keluar jalan-jalan ataupun bebas ke mana-mana. Nak pergi mana? Nak bagi salur bantuan. Nak pergi mana? Nak bagi bantuan. Jadi ini menyulitkan tugas barisan hadapan kita, iaitu polis, tentera dan sebagainya, untuk membuat kawalan. Kalau masing-masing nak keluar bagi bantuan, orang itu sentuh ini, akhirnya virus pandemik ini tersebar dan tidak boleh dikekang. Jadi rakyat kena faham. Jadi kepada yang tak faham tu, minta faham lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tak? InsyaAllah. Ada tak?